Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar warga Kasar yang saya hormati sekalian? Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dan tahiyah dan salam kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua yang telah pun melaksanakan tanggungjawab kita di pihak kementerian dan melaksanakan tugas-tugas seharian kita memenuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KKM. Kita masih lagi dalam wabak pandemik yang masih belum selesai dan Alhamdulillah sebahagian di antara kita telah pun mengambil suntikan vaksin dan harap yang belum dapat menerima suntikan ini dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Doa saya semoga kita semua kaki tangan sentiasa dipelihara oleh Allah Ta'ala, bukan saja kita, bahkan keluarga kita semua. Cabaran COVID ini sangat besar, bukan saja dalam konteks sektor ekonomi, bahkan dalam kehidupan seharian kita. Saya penuh yakin percaya bahawa cabaran-cabaran ini tidak akan mampu diatasi melainkan mereka yang pertama, mereka yang sabar, mereka yang jaga SOP peraturan yang telah pun ditetapkan, dan mereka yang sentiasa muraqabah, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah ya Muhammad, sesuatu tidak akan menimpa kamu melainkan apa yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketentuan Allah itu merupakan perkara yang menjadi hak dalam rukun iman kita, rukun beriman dengan qada dan qadar Allah. Apapun ikhtiar tu tanggungjawab kita, kewajipan kita. Kita pakai face mask, kita jaga penjarakan, kita tidak bersalam, kita patuhi. Tetapi apakah dengan cara ini confirm kita kena? Tak boleh. Tidak siapa yang boleh menjamin. Walaupun SOP kita patuhi sepenuhnya, tapi kadang-kadang ada juga yang berlaku. Maka kan itu di luar daripada kemampuan manusia ini ada. Sebab tu dalam di kalangan para ilmuwan Islam, dia menyebut tentang perbuatan kita ada dua. Satu perbuatan yang dipanggil ikhtiyariyah, perbuatan yang kita pilih untuk buat, kita pilih untuk laksanakan. Umpama hari ini kita pilih untuk pergi pejabat, hari ini kita pilih untuk bekerja di rumah, kita pilih untuk buat, kita pilih nak ke dapur, nak makan. Ini perbuatan yang kita pilih. Satu lagi perbuatan dipanggil ittirariyah, atau perbuatan yang di luar pilihan kita, bukan pilihan kita, kita tak pilih pun, tapi dia berlaku. Mana ada orang pilih nak aksiden? Tak ada orang pilih nak aksiden, tapi aksiden berlaku tiap-tiap hari. Mana ada orang pilih nak terlanggar tempayan ataupun cawan dia jatuh, pinggan dia pecah. Tak ada orang pilih tersebut. Siapa ada orang pilih nak kahwin, pilih untuk bercerai? Tak ada. Kadang-kadang berlaku di luar daripada apa yang kita nak. Mimpi bukan pilihan kita, mengigau lagi bukan pilihan kita. Tengah-tengah malam isteri duduk sebelah sebut nama perempuan lain, ni pun ada kadang-kadang. Bukan pilihan. Jadi isteri jangan marahlah, bukan pilihan. Ini perbuatan di luar pilihan kita. Aksiden dan sebagainya, ini buat luar pilihan. Bermakna ada perbuatan kita yang kita pilih berjaya, Alhamdulillah. Ada yang kita pilih, kita buat tiba-tiba hujungnya gagal. Kadang-kadang kita pelik, kita ikut semua step sepatutnya, tapi tiba-tiba gagal. Mana ada benda yang menyebabkan kegagalan berlaku. Apapun sebenarnya yang kita nak tunjuk di sini ialah dua. Pertama, manusia ada batas kemampuan dia dan ada perkara di luar keupayaan manusia. Jadi oleh kerana itu, dalam konteks kementerian, kita berusaha diamanahkan untuk jaga alam dan sektor air. Sektor alam sekitar, kita fokus kepada bagaimana untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Bagaimana kita nak jaga supaya bumi ni lestari, hidup kita, rakyat, masyarakat dapat manfaat dengan kelestarian kita. Maka kita berusaha untuk pastikan tidak berlakunya pemanasan global, pelepasan karbon dioksida ke udara, ke atmosfera. Ini antara usaha yang kita buat. Kita buat usaha-usaha mitigasi, kita adaptasi kepada perubahan iklim yang berlaku. Ini kita berusahakan bagaimana untuk kurangkan. Asalnya apa dia? Supaya semua pihak terlibat sama. Kita nak kurangkan kepanasan, supaya implikasi kepanasan ni bila kepanasan global berlaku dengan tanpa kawalan, kita letak 1.5 darjah Celsius. Bila meningkat pada 1.5 darjah Celsius, berarti negara dunia berada dalam keadaan risiko. Banjir yang tak menentu sekarang berlaku. Tiba-tiba saja tengah panas, hujan lebat, tiba-tiba turun, berlaku banjir. Banjir kilat. Dulu kalau banjir kilat mungkin longkang kereta tak berjalan. Sekarang banjir kilat rumah tenggelam. Berlaku fenomena alam sebagai contoh. Berlaku ribut yang luar biasa,
ya, kepanasan yang luar biasa. Dan ini fenomena-fenomena ni ya, tentulah hasil daripada usaha manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan di daratan dan berlaku kerosakan di lautan disebabkan tangan manusia, aktiviti manusia. Aktiviti manusia menyebabkan berlaku kerosakan. Ya, kita nampak kerosakan fizikal. Ya, tapi saya yakin termasuklah COVID-19 ni. Pandemik COVID ni pun hasil di pertangan manusia. Minta maaf cakap, makan tak tahu pasal, binatang-binatang tak patut makan pun makan, ya, tenggiling pun makan, binatang-binatang yang sepatut kita jaga konservasi dia kita tak jaga. Akhirnya bila berlaku gangguan, hari ni orang marah gajah sebab kita ganggu dia, ya, kawasan-kawasan kehidupan dia diganggu. Maka bila gangguan, binatang ni dia akan mari ada tekanan pada manusia, tidak akan melampau manusia tu dan merosakkan alam. Ya, sekarang lautan kita dengan plastik yang sangat banyak dibuang merata-rata. Ya, kita duduk di bumi yang kita merosakkan bumi yang kita hidup. Ya, ibarat orang duduk satu dahan, dia kerak dahan tu, dia gergaji dahan, sedangkan dia duduk ujung dahan. Ya, ini di antara tindakan yang sedang kita buat. Bagaimana tanggungjawab kita besar. Memang tak nampak kesan segera, tetapi ini yang kita boleh buat. Maka kan itu kita nak supaya kelestarian alam dapat kita jaga. Di rumah-rumah kita, bermula rumah kita, pastikan minyak masak kita jangan tuang dalam sink. Ya, kalau setiap kita pastikan minyak masak kita simpan, minyak yang dah guna ni kita simpan, kemudian kita dispose, kita lupuskan dengan cara betul, bukan buang dalam sink. Akhir longkang kita tersumbat, sistem pepadakan kita sumbat, akhirnya ke mana pergi? Masuk longkang, masuk sungai, akhirnya sungai tu kita ambil untuk kita minum. Jadi ini benda yang kita hidup. Sama juga kita, keperluan sekarang bila COVID berlaku, pandemik berlaku, kita pergerakan aktiviti luar tak banyak. Ya, alam jadi baik. Mungkin ini satu reset daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk alam. Bila kilang banyak yang tak keluar, yang tak operasi, kenderaan pun kurang di jalan raya, secara tak langsung bumi sebenarnya sihat, makin sihat. Ya, sungai-sungai kita pun makin sihat. Ya, tapi tentulah aktiviti ini tidak selamanya begini. Maka kita harapkan tempoh ini ialah tempoh mendidik kita, mendidik jiwa kita, bagaimana alam ni perlu jaga. Ya, kebersihan perlu dijaga, sungai kita perlu dijaga. Ya, dan saya fikir bagaimana untuk kita cuba melaksanakan apa yang disebut dalam Islam, dalam agama-agama lain, soal penjimatan, jangan pembaziran, jangan boros. Ini betul-betul berlaku sekarang. Ya, supaya kita berjimat. Sekarang bila kita dah tak ada duit, kita masing-masing sebahagian rakyat kita terpaksa hilang kerja. Berpuluh-puluh kilang-kilang terpaksa ditutup. Ya, industri pelancongan antara efek yang paling besar. Ya, kawan-kawan kita yang hilang pekerjaan, balik tak tahu apa sumber pendapatannya pada suaminya dia. Tiba-tiba suami hilang pekerjaan. Kerajaan akan bantu, beratus bilion kita keluarkan berbagai dana, ya, yang kita boleh tolong supaya dalam keadaan kritikal begini rakyat dapat sumber, dapat bekalan. Ya, dan kita gerakkan bantuan-bantuan di semua, ya, kita bagi 300,000 kepada semua ahli parlimen, tak kira pembangkang, tak kira kerajaan dapat. Tujuan apa dia? Buat hantar bakul makanan, hantarkan. Dan kalau boleh masjid-masjid kita, institusi kita bukalah food bank kita bukalah tempat makan, ya, kita letakkan beras, gula, susu, siapa yang susah datang mari ambil lah. Ya, ada yang nak pasang bendera hijau, bendera putih apa sebagainya. Bagi saya bendera ni, bagi saya tak tengok sebagai negatif. Ya, kalau orang tengah lemah, dia minta tolong, takkan kita nak blame dia. Dia tengah lapar, dia tak ada keperluan, maka dia pasang bendera untuk beritahu orang lain. Bagi saya, kalau kita nampak ada orang pasang bendera, kita ada makanan, kita hantarlah ke dia. Ya, cuma yang kita duka cita bila ambil kesempatan. Ya, mungkin jumlahnya tak ramai, tapi dia menyusahkan orang lain. Ya, ambil kesempatan. Kadang-kadang bila kita tengok rumah tu ada yang bertimbun-timbun beras pun. Ya, dah hantar makanan, kita kena concern bahawa orang lain susah. Kalau kita dah ada, cukuplah kita ambil. Ya, dan kita boleh buat. Saya yakin kita daripada agensi di bawah kasar ni banyak yang kita boleh gunakan. InsyaAllah tuan-tuan sekalian kita bantu. Kalau siapa-siapa yang kita tahu ada susah, maklumlah. Yang saya risaunya orang yang susah yang dia diam. Dia tak cerita kesusahan dia, dia pendam kesusahan dia, akhirnya dia cuba nak sah sendiri. Dia tak boleh sah sendiri, dia ambil tindakan nekat. Na'udzubillah. Ada yang bunuh diri, ya, ada yang tinggal rumah. Ya, dan saya berjumpa dengan menteri kebajikan, dia sebut, dia kata ada yang suami tinggal tak tahu pergi ke mana,
sebab dia kena buang kerja, tinggal anak semua, isteri tak tahu nak ke mana. Jadi ini tindakan-tindakan yang saya fikir mungkin kerana tekanan jiwa. Sebab tu jiwa kita kena kuat, semangat kita kena kuat, dan kita punya hubungan juga kena kuat. Sepada kaki tangan kasar yang saya kasih sekalian, kita yang ada kelebihan, bantulah. InsyaAllah kita tidak akan miskin dengan sebab kita bantu orang lain. Wallahualam, kita jumpa semula dalam siri akan datang insyaAllah. Jaga diri, jaga SOP masing-masing, dan minta lindung supaya kita semua dipelihara daripada COVID-19. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.